10. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia serta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk berkongsi ilmu. InsyaAllah berkongsi berkaitan dengan bahasa Arab daripada kitab kita Durus Al-Lughat, Durus Al-Lughat Al-Arabiyyati li ghairin nafiqin biha. InsyaAllah kita masuk dalam bab yang keempat dalam dalam Ad-Dars Al-Rabi', iaitu pelajaran yang keempat. Sebelum tu kita bincang dulu apa yang kita akan pelajari daripada pelajaran ini, ya. So kita dah banyak kenali antaranya, kita dah tahu tentang pelajaran awal. Saya mungkin boleh ulangkan, ya, sekadar nak ingatkan kepada kita lah pelajaran-pelajaran selain daripada perkataan-perkataan, atau kita panggil mufradat, ya, perkataan-perkataan atau kalimah-kalimah yang telah kita pelajari. So pertama kita pelajari dulu, pelajaran satu kita belajar isim isyarah, ya, isim isyarah hadza. Okey, so itu yang kita belajar, hadza. Isim isyarah apa? Dia nak menunjukkan kepada sesuatu, mengisyaratkan kepada sesuatu, untuk yang sesuatu yang dekat, ya, sesuatu yang dekat, yang tunggal, ingat balik, yang lelaki atau jantan, ya, muzakkar. So al-aqil, yang berakal, dan ghair aqil, dan juga yang tak berakal. Okey, boleh rujuk baliklah. Tapi poin tu yang penting tu yang saya sebut tadi, kan, untuk menunjukkan kepada yang dekat, tunggal, muzakkar, berakal dan tidak berakal. Itu tujuan guna dia lah. So lepas tu kita ada juga belajar dengan tentang pelajaran pertama tu tentang ismul istifham. Ismul istifham. Apa tu ismul istifham? Ya, yasta'malu li soal an syai', ya. Kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu, ya, bertanya tentang sesuatu, iaitu soalan dia lah, iaitu perkataan ma hadza. Tujuan dia untuk bertanya sesuatu, ya. Soalun anil qarib, ya, ma apakah, hadza, itu yang jadi perkataan hadza tu kalau kita maksud lah, ya, soalun anil qarib, ma hadza, ya, untuk yang dekat. Termasuklah tadi, ya, tapi khusus dia lah li ghairil aqil, kan, untuk itu yang dekat, muzakkar. Okey, okey, baik. Li ghairil aqil, untuk al-aqil, untuk yang berakal kita tak sebut tu. Okey, kemudian kita belajar juga pelajaran pertama tu hamzatul istifham, ya, iaitu dipanggil sebagai harful istifham. Jenis dia haraf. Tadi jenis yang kita belajar adalah jenis dia isim, ya, jenis dia isim. So isim isyarah, isim istifham. So yang ni pula hamzatul istifham, jenis haraf. So macam kita belajar dah, kita dah tahu dah dalam perkataan bahasa Arab ni tak akan keluar dari 3 jenis perkataan, ya, isim, haraf atau fi'il. Okey. Okey. So harful istifham ni, ya, dia akan macam isim istifham tu tadi pun, kalau istifham saja dia mesti ada dekat permulaan. Ma hadza, kan, hadza. Okey, so di permulaan perkataan, ya, tak boleh dari dekat belakang, tak boleh, dari dekat depan. Okey, so dia akan ada iaitu yaji'u fi awalil kalam qabla al-isim, ya, dia akan berada di awal perkataan, ya, awal ayat sebelum isim. So macam kita kata hadza, kan, harf istifham, hadza tu isim,
So hadza. Kena ingatlah kedudukan itu macam mana nak susun ya. Nak jadikan dia sebagai ayat. Baik. Seterus dengan adanya soalan hadza tu, so dia kena ada jawapan lah. Sama ada kalau ya kita katakan na'am, kalau tidak kita katakan la. Ya, la kan, na'am. Hadza baitun, na'am, hadza baitun. Hadza baitun, la, hadza kursiyun. Ya, okey. So lepas tu kita belajar, itu pelajaran pertama. Dan kita belajarlah perkataan-perkataan yang ada dalam tu. Kemudian kita belajar pelajaran kedua, kita belajar tentang zalika. Itu adar susani. Boleh tengok dekat adar susani, ya. Iaitu tentang perkataan zalika. Zalika ni jenis dia apa? Isim juga. Okey, zalika. Tapi dia juga isim, ismul isyarah. Kata tunjuk juga. Ya. Tapi untuk apa perbezaan dia dengan hadza tadi? Lil ba'id. Lil ba'id, untuk yang jauh. Kan? Begitu juga digunakan al-mufradi, al-muzakkari, al-aqil wa ghairil aqil. Sama macam hadza tadi punya teks. Ya. Atau tujuan penggunaan dia sama. Tapi yang membezakan dia adalah al-ba'id awil qarib. Kan? Sama ada yang dekat atau yang jauh. So hadza lil qarib, untuk yang dekat. Wa dzalika lil ba'id, untuk yang jauh. Okey. So kita kata hadza sayyaratu wa dzalika hadza sayyaratun wa dzalika baitun. Kan? Ini kereta. Inilah sebuah kereta dan itu adalah sebuah rumah. Baik. Kita juga ada belajar perkataan huruf waw pada pelajaran kedua tu. Dipanggil harfun atof. Harfun atof. Kan? Atau kita panggil dia, senang mudahnya kita panggil dan lah. Ya, mudah dia dan. Ya. Kemudian dalam pelajaran kedua tu kita belajar juga tentang perkataan man. Man ni apa dia? Ya. Soal anil qarib al-aqil. Kan? Soalun anil qarib al-aqil. Iaitu pertanyaan kepada yang dekat. Kan? Yang dekat. Man hadza. Kalau yang jauh, man dzalika. Yang aqil, al-aqil. Tadi sebelum pelajaran pertama kita belajar li ghairil aqil, soal ma. Ma hadza. Ya. So pelajaran ini, darusan ini diajar kita kita pelajari tentang perkataan man, siapa. Arti dia siapa. Man hadza wa man dzalika. Kan? Man hadza, siapa ni? Wa man dzalika, dan ya, siapa pula yang itu? Siapa itu? Kan? Okey, jawab dia apa? Kalau kita nak jawablah, hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Kan? Wa hadza wa dzalika imamun, dan itu adalah imam. Okey. So bezakan dengan man hadza dengan man dzalika. Okey, hadza lil qarib, dzalika lil ba'id. Baik. Kita juga ada pelajaran baru dalam darsani itu, darsani, iaitu pelajaran kedua tu tentang ma hadza wa ma dzalika. Apa ini dan apa itu? Ini semua tanya pertanyaan-pertanyaan. Kan? So ma hadza kita gunakan adalah soalun anil qarib li ghairil aqil. Anil qarib ghairil aqil. Ya. Pertanyaan tentang sesuatu yang dekat bagi yang tak berakal. Ma, kita akan guna ma. So beza tadi man. Ma zalika pula kita guna untuk adalah soalun anil ba'id, ya, li ghairil aqil. Ya. Untuk yang tak berakal kita guna untuk yang jauh tu ma zalika. Kan? Ma hadza wa ma zalika. Kan? Apa itu dan apa ini? Hadza sayyaratun wa zalika baitun. Okey.
hadza sorry. Hadza kita hadza masjidun wa dzalika baitun. Kalau sayyaratun dia adalah hadhihi lah, ya. Hadhihi. Itu pelajaran yang darsusani. Pelajaran ketiga, ini kita buat recall balik sajalah, ya. Recall balik saja. So, okey. Apa kandungan yang kita belajar tentang pelajaran ketiga? Kita belajarlah harfun ta'rif. Harfu ta'rifin, harfu ta'rif, iaitu alif lam. Tentang alif lam. Ya. Yang mana bila ada masuknya alif lam, yuhzafu tanwin, ya. Dihilangkan tanwin tersebut. Macam kita kata zalika baitun. Okey. Bila kita kata tambah ke alif lam, zalika al-baitu. Tapi berbeza kan? Tentang adanya alif lam tanpa alif lam. Adanya alif lam dan adanya tanwin. Okey. Contoh macam kita kata tadi, macam kita sebut, contoh kita katakan. So kita kata ini sebuah rumah. Hadza baitun. Tapi bila kita kata hadza al-baitu, apa akan jadi? Dia akan jadi rumah ini. Itu yang kita dah pelajari sebelum ini. Beza kan, ya? Kita kata hadza ini baitun adalah sebuah rumah. Itu tanpa alif lam. Ya. Tapi bila kita kata hadza al-baitu, soalannya akan jadi tergantung. Maksud dia jadi apa dia? Rumah ini habis. Rumah ini. So tengok kedudukan ini tu. Ini adalah sebuah rumah dengan ini rumah ini. Okey. Kalau kita kata hadzal baitu, kabirun contoh. Kabirun. So dekat situ kita tengok dekat sini, rumah ini besar. Kabirun. Ngam. So dekat situ juga kita akan tahu tentang masalah nakirah ma'rifah. Nakirah, ya, isim nakirah. Isim nakirah ni tanpa alif lam, iaitu bertanwin tanpa alif lam. Ma'rifah tu, isim ma'rifah tu dengan alif lam. So alif lam tu bila kita kata isim ma'rifah yang ada tambah alif lam tu, okey, dia menunjukkan kepada apa dia? Benda tu kita kenal secara pasti. Okey. Contoh kita kata al-baitu, rumah itu, kita dah tahu dah, orang yang mendengar yang kita cakap tu tahu rumah mana yang kita maksudkan. Kita takat kat kawan kita, kan? Rumah itu, contoh kita, rumah itu cantik. Kawan kita tahu rumah mana yang dia cakap. So kita akan kata al-baitu jamilun. Kan? Atau kita kata zalikal baitu jamilun. Ya, rumah itu cantik. Atau kita al-baitu jamilun, rumah itu cantik. Sama je. Tapi kalau kita zalika tu atau nak menunjukkan lah, ya, dengan ada penunjukan. Itu beza tentang zalika al-baitu jamilun dengan al-baitu jamilun. So kalau ada zalika tu kita siap dengan tunjuk lah. Rumah tu cantik. Kita siap tunjuk lah. Ada isyarat menunjukkan, penunjukan. Okey. So ada alif lam, domir isim yang ada alif lam tu, ya, kita bila sebut ada alif lam tu, itu menunjukkan sesuatu yang pastilah, ya, sesuatu yang pasti. Wa madalla ala al-muayyan, ya, sesuatu yang pastilah, sesuatu yang tertentu yang pastilah, bidzatihi. Okey. Kalau nakirah, so nakirah tu tanpa alif lam. Kan? Kita kata, contoh kita kata baitun, hadza baitun. Kan? Macam kalau kita kata beza dalam bahasa Inggeris apa dia? Ada alif lam tu kita akan kata al-baitu kita akan panggil the house. Baitun kita akan panggil a house. Itulah beza dia. So
So a house, so mana-mana pun boleh jadi kan. Rumah mana-mana pun boleh guna. Ya. Tapi kalau kita kata the house, orang yang mendengar tu faham, tahu yang mana, rumah yang mana satu yang kita sedang percakapkan. Boleh faham ni? Okey Baik. Kemudian dengan alif lam ni juga pelajaran dia ajar kita tentang macam mana nak sebut alif lam tu dalam satu ayat, dalam satu perkataan. Dia panggil alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. So ada yang lam itu disukunkan macam kita kata al-abu, al-babu. Ya. Itu alif lam tu disukunkan. Al, kita akan sebut al. Ya. So beza dengan lagi satu yang dia akan masukkan tasdid, ya. Iaitu panggil huruf syamsiah lah, huruf syamsiah. Ya. Yang kita dah jelaskan, boleh tengok dekat buku lah kita kerja tu. Muka surat apa ya? Muka surat 19 tu. Ya. At-tajiru. So huruf dia tu ya selepas lam tu mesti bertasdid, ya. Ya. Okey. Baik. So lam tu tak disebutlah. La yuntiqus sukun. Kan lam tu tak disebut. So terus dia masuk. Asy-syamsu kan, as-saubu, ad-diku, az-zahabu kan sebagainya. Boleh tengoklah kat situ. Itu pelajaran yang telah kita pelajari ya. So, pelajaran yang keempat. Apa yang kita belajar pada pelajaran keempat? Ni kita bincangkan minggu lepas. Ya. Iaitu pertama kita belajar ya, harful jar. So dalam seluruh ni daripada muka surat 21 sampai muka surat 26 ni kita akan pelajari 4 huruf jar. Ini salah satu jenis huruf juga. Tadi kita belajar juga harful istifham. Ini harf juga, huruf juga, jenis huruf juga. Tapi apa dia? Harful jarri. Ya. Harful jarri. Iaitu huruf jar. Apa maksud huruf jar? Apa maksud huruf jar? Tajurul isma alladhi ya'ti ba'daha bil kasrati. Okey, apa dia? Tajurul isma ya, iaitu dia membaris bawahkan isim ya, alladhi ya'ti ba'daha, yang datang selepas dia. Selepas huruf jar tu mesti isim. Okey? Yang mana isim tu pula ya, mesti di baris bawahkan dengan kasrah lah, dengan tanda kasrah. Contoh dekat sini kita akan jumpa lah asalnya al-baitu kan, bila masuk je haraf jar terus jadi fil baiti, so ta tu bari bawah. Al-masjidu asalnya masjidu, dia kata fil masjidi, so haraf jar ada 4 yang kita akan pelajari dalam ni, ada fi ya, iaitu di dalam, di ada beberapa maksud lah, di dalam, di atau dalam. Ya. So, ada apa? Di dalam, dalam. Di dalam, dalam. Tiga lah untuk kita terjemahkan dia. Bentuk jenis tiga perkataan itulah. Lepas tu ada perkataan min. Min ni dari, nak terjemahkan dia dari dan juga daripada atau daripada. Okey. Begitu juga kita akan pelajari tentang ala. Ala ni atas. Atas, di atas. Atas atau di atas. Yang haraf jar yang keempat, dalam pelajaran ni kita akan belajar apa dia? Perkataan ila. Ila ni ke atau kepada. Ya. Ila ni arti ke atau kepada. Baik. Seterusnya kita pelajari juga, dia akan ajar kita dalam pelajaran ini ya, Darsul Rabi' ini
Pelajaran keempat ni tentang dhamir. Dhamairu. Ad-dhamairu. Apa tu dhamir? Ya. Dhamir itulah ganti nama diri. Ya, ganti nama diri. Ya. Dia panggil dia akan ajar kita ada 4 dhamir kalau tak silap saya. Ya. Iaitu tentang huwa satu, dia untuk lelaki, hiya untuk perempuan, kan? Kemudian dia ada ajar kita juga anta, ya, anta, ana, ana, perkataan ana, begitu juga anta, ada bagi 4 dah ni. So tengok dekat sini, huwa, hiya, ana, anta. Okey. Huwa artinya dia. Ya. Hiya untuk lelaki, huwa kita akan gunakan. Okey. So dia boleh digunakan, huwa ni ini boleh digunakan untuk kita kata dia ni adalah dia panggil sebagai ya al-ghaib. Ya, untuk orang ketiga. Kalau bahasa Melayu mudahnya orang ketiga lah, perujukan diri untuk orang ketiga, dia. So, orang pertama orang yang bercakap. Orang yang kedua lah orang yang dilawan cakap. So macam sekarang ni siapa yang bercakap? Saya bercakap, Ana bercakap. Okey, Ana bercakap kepada siapa? Jadi Ana ni adalah orang pertama. So kita akan gunakan ganti nama diri kepada saya lah. Dalam bahasa Arab panggil Ana. Kan? So antum ada kan, ramai Ana bercakap dengan antum. So kalau individu antum, Ana akan kata anta. So bahasa Melayu kita engkau, awak. So sekarang ni kita mempercakapkan tentang seseorang. So Ana jadi orang pertama, antum menjadi orang kedua, kita mempercakapkan seseorang, itu menjadi orang yang ketiga. Orang ketiga yang kita namakan sebagai huwa, dia. So orang ketiga untuk individu ni, huwa ni untuk individu, satu orang. Ana satu orang, anta juga satu orang. So dia ajar kita dalam pelajaran ni ialah ganti nama diri. Ya. Dia panggil ad-dhamairu al-munfasilah lil ghaib. Ya. Lil mutakallim. Ya. Lil ghaib wal mutakallim. Ya. Wal mukhatab. Ya. 3 lah. Iaitu orang yang bercakap, mutakallim. Ya. Orang yang lawan cakap, dia panggil mukhatab. Ya. Orang yang dipercakapkan al-ghaib. Okey. Nah itu tentang. So dia baru dalam pelajaran ni kita akan belajar juga satu ganti nama huwa tu dia dibawa kita ajar kita 2 benda untuk dhamair mufassilah ni lil ghaib ni, iaitu untuk yang lelaki dan perempuan, jenis lelaki dan perempuan. Lelaki kita kata huwa, kalau perempuan kita guna hiya. Okey. Begitu juga macam ana boleh pakai untuk lelaki, boleh pakai untuk perempuan. Ganti nama diri untuk lelaki ataupun perempuan. So binatang takkan boleh bercakap, dia takkan kata ana. Buku beg semua takkan boleh bercakap, dia takkan guna ana. Tapi dia boleh guna hiya atau huwa sahaja. Okey. Okey. Dan kita belajar juga dalam pelajaran ni tentang nama perempuan. Al-alam muannatsu la yunawwanu. Ya. Al-alam muannatsu la yunawwanu. Iaitu nama perempuan tidak diletak tanwin. Tidak bertanwin. Jadi antum boleh tengok dekat situ nanti insya-Allah muka surat 23. Ya. So antum kita akan lalui. Ana tak pasti kita dah sampai muka surat berapa. Kita dah sampai muka surat berapa ya? Syekh? 24. So kita dah lepas lah. Nama perempuan yang tak bertanwin. Ya.
Tapi macam kita katalah, ini semua asas dulu kita pergi bincang ni benda yang asas. Nanti kita pergi pelajaran kitab kedua, kitab ketiga dan sebagainya, kita pergi pelajaran seterusnya, kita akan jumpa pula yang lain pula. Itu hari kata macam ni, tak, ini asas dan ini digunakan dalam kebanyakan. Kebanyakan. Okay. So kita tak nak bincang lah pasal benda-benda yang terlalu kritikal sekarang ni. Nanti kalau kita bincang pasal benda kritikal, nanti ada mamnu' minas saraf lah, itulah inilah. So kita tinggalkan tu dulu. Baik. Kita dah bincang tentang muka surat 24. Dah masuk belum? Dah baca belum? 24 dah habis. Dah baca. Okey, baik. So apa pelajaran Anton dapat kat sini? Perkataan, antara perkataan yang Anton dapat. Apa dia? Nama negara. Nama negara. Ada yang kalau kita tengok sini, dia bagi tahu kat kita nama negara tersebut semua ada alif lam. Okey. So ada nanti nama negara yang tak ada alif lam. Macam Malaysia. Kan? Malaysia tak ada alif lam. Kuala Lumpur tak ada alif lam. Makkah tak ada alif lam. So kalau antum tanya Ana kenapa yang ni ada alif lam, kenapa ni tak ada alif lam, Ana pun dah rujuk beberapa guru Ana, satu orang pun tak boleh nak jawab benda ni. Tak ada kaedah yang untuk kita pelajari, cuma melainkan kita biasa dengan benda tu sahaja. Ana tak boleh nak tolong, kan? Sebab Ana pun tak ditolong. Okey, dan mereka pun tak boleh nak menolong. Okey, ini kita kena faham ini situasi ni dulu nanti jangan kata kecuali antum boleh dapat lah. Kalau antum dapat, antum kongsilah kat Ana tak tahu. Okey, kalau antum ada kaedah, kaedah dia macam ni, berguna ni macam ni sebab dia boleh, kenapa ada alif lam, kenapa yang ni tak ada alif lam, kan? Okey, macam Pakistan, kita akan jumpa perkataan Pakistan, kan? Pakistan ni negara, macam kita boleh consider negara macam kawasan-kawasan situlah. So Pakistan tu dia dekat dengan India, kan? Dia sebelah menyebelah, kan? Kashmir tu, kan? Sebelah menyebelah, berebut dah sekarang ni. Jadi kita kata, kalau kita tengok dekat sini, muka surat 24 ni, kita tengok baris ketiga tu tentang Mudarisu tanya Muhammad tu, Al-Mudarisu wa min aina Hamidun huwa minal Hindi. Al-Hindi ni ada alif lam. Tapi kenapa Pakistan tak ada alif lam? Ana tak dapat jawab. Sebelum antum tanya, Ana jawab dulu. Okey. Saya kata Al-Malaysia. Mana ada Al-Malaysia? Tak ada. Tak ada. Al-Malaysia tak ada. Malaysia. Okey. Yang pelajaran seterusnya yang kita akan belajar dekat sini, pelajaran ini ialah tentang fi'il. Contoh dalam muka surat 24 ni, kita dapat beberapa fi'il. 2 fi'il diajar dekat sini. Iaitu perkataan kharaja dan juga zahaba. Okey, baik. Bila kita bicara pasal fi'il, ini kita nak kena tahu juga tentang fi'il. Ana nak maklumkan tentang fi'il sebab mungkin bila kita sebut pasal fi'il ni, mungkin kita faham, ini mungkin benda perkara baru yang Ana nak maklumkan antum lah, kan? Sebab bila kita membaca, bila kita dengar, kita belajar lagi, dan kita akan jumpa benda-benda, betul lah, mungkin saya salah dulu, macam tu lah. Ana boleh kata macam tu lah. So berkaitan dengan fi'il ni, kita boleh kata dekat sini, fi'il sebab bila kita kata fi'il, orang kata selalunya kita belajar, dan Ana pernah ajar antum juga mungkin, kita dengar, kita beritahu kita bahawa fi'il itu adalah kata perbuatan, betul? Okey, ini Ana nak betulkan untuk kefahaman kita dalam bahasa Melayu. Okey, sebab bila kita kata kata perbuatan, nanti Ana tunjukkan contoh, beberapa contoh. Contohlah Ana bagi tahu dekat antum. Bila tanya kata perbuatan,
Okey. So, fi'il ni antum catat dalam memori antum, antum simpan. Bukan untuk kita faham apa itu fi'il. Fi'il itu adalah menunjukkan kepada sesuatu kejadian. Okey, sesuatu kejadian. Ya, Okey. boleh dapat? Kata kerja. Dia kata kerja. Dia Kata kata ini kerja. menunjukkan sesuatu kejadian atau perbuatan. Bukan. Kejadian. Okey. Lepas tu atau perbuatan. Atau keadaan. Atau keadaan. Okey, Ana bagi contoh dulu. Beberapa contoh. So, kalau kita faham, sebab ini kesalahfahaman Ana dulu. Bila kita buat kajian, aku silap. Okay. Jadi silap, so kita kembali kepada orang yang kita sampaikan, kita betulkanlah. Okay. Dan kita pun tak tahu berapa ramai orang nak kita sampaikan, semoga Allah ampunkan Ana. Ya. Contoh, kita kata pasal kejadian lah. Kan? Perbuatan tu kita tahulah, perbuatan. So, kalau kita ambil perbuatan dulu. Okay. Ahmad memukul Ali. So, memukul tu perbuatan. Bila ada perbuatan, kena ada pembuat. Itu selalu Ana bagi tahu dulu. Kan? Okey, baik. So, Ali adalah pembuat dia, pelaku dia. Baik. Kita kata sini pasal kejadian. Contoh. Tanah itu telah runtuh. Telah runtuh ni perbuatan atau tidak? Kata perbuatan atau tidak? Kan? Dia kejadian. Tapi telah runtuh tu adalah kata yang kita guna dengan fi'il. Sebab tu kita kena rangkumkan di dalam kategori fi'il. Sebab bila kita kata tanah itu telah runtuh, kita nampak perkataan telah runtuh. Tapi kita bila sebab kita nak buat ayat, nak bina ayat tu, kita kena cari fa'il dia, pelaku dia. Mana pelaku dia? Contoh, pokok itu telah tumbang. Tumbang tu perbuatan atau tidak? Telah tumbang. Ya, dia telah tumbang. Kejadian. Kejadian kan? Tapi dia perbuatan kan? Dalam bahasa Arab dia mesti perbuatan lah, kategori perbuatan. Tapi bila kita faham, sebab itu dalam bahasa Arab, dia yang sebenarnya kalau antara perkataan disebutkan oleh para ulama, Ana cuba nak faham balik ialah benda apa yang diorang sebut tu. Ana boleh katakan dekat sini, apa panggil? Sebentar ya. Mana kaedah? Sekejap. Nak share Ustaz? Ustaz nak Macam share screen ke? Ana tak online je. Ana online kat phone je. Sebentar. Ana cari sekejap kat mana nak buat tadi? Ana sebentar. Okey. Memahami bukan. Sunnah perkataan bukan mulakhas, bukan. Sebentar ya, nak cari je dalam mana punya file. Kat mana nak rasa tadi nak buat? Saya tak keluar sekejap sebentar. Mana buat tadi kat mana? Tas kerja bahasa Arab. Kat mana buat? Kaedah mudah.
Okey, kaedah asas membaca kitab Arab. Okey. So dekat sini ana terangkan tentang fi'il, ya, ana terangkan tentang fi'il. Antara ana sebut dalam kitab Tadbiqin kot. Okey. Sebab ni antum tak nampak dalam skrin Ni ana ada baru je beli buku satu buku ni, An-Nahwu Tatbiqi ni. Tentang bila ana baca, alamak ana silap lah. Kan tentang perkataan yang ana sebut tadilah tentang tu, bila sebut tentang fi'il tu. Okey. Okey, sebentar Mana jumpa tu, dekat mana jumpa? Al-fi'lu al-isim. Disebutkan kat sini ialah okey. Huwa kullu kalimatin huwa kullu kalimatin dallat ala hudusi syai'in. Okey, tengok dekat sini disebutkan huwa kullu kalimatin ala hudusi syai'in, iaitu setiap perkataan yang menunjukkan kepada berlakunya, terjadinya sesuatu. Okey. So, bila kata berlakunya sesuatu, terjadinya sesuatu, macam nak kata tadi, bila kata terjadi peristiwa kan, terjadinya perkara tersebut. So, mungkin boleh sebabkan oleh ada perbuatan seseorang atau benda tu memang berlaku, macam pokok apa kita panggil pokok tumbang, bangunan runtuh, kan, tanah runtuh. Itu semua adalah ada perbuatan dekat situ. Begitu juga macam kita kata, macam kita sebut pasal keadaan kan. Ana sebut tadi 3 kan. Apa dia tadi? 3. Bila nak kefahaman kepada fi'il. Dan kejadian, perbuatan, keadaan. Suatu perbuatan, kejadian, keadaan. Okey, kena faham itu masuk kat 3 tu. Contoh nak beritahu tentang keadaan kan. Keadaan contohnya kalau kita kata dekat sini, kita kata Ahmad telah sakit. Ahmad sedang sakit. Sedang sakit itu perbuatan. Tapi dalam bahasa Arab itu perbuatan. Okey. So kita kata itu adalah keadaan. Okey. Itu di antara perkara lah. Sekadar perkongsian dengan Tok Antum. Okey. So kena orang cakap pasaklah dalam kepala kita kan. Tentang apa erti fi'il. Okey, secara orang cakap secara cantik lah. Itulah fi'il. So, baik. Fi'il ni pula nanti kita akan pelajari dia ada 3 jenis fi'il. Okey. 3 jenis fi'il. So, kita tak sibuk tentang fi'il yang banyak tadi, yang 3 tadi, kita concentrate dekat satu. Dekat sini ialah kita panggil semua ialah fi'il madhi. Perbuatan yang kita tengok dekat sini atau fi'il yang kita kata ni, sebab kita nak sebut pasal kita kata nak kata-kata perbuatan tak kena dengan perkataan Arab yang kita nak tu. Boleh faham tak? Sebab dalam kita kata fi'il mungkin boleh sebab kejadian, untuk menunjukkan kepada kejadian yang berlaku atau perbuatan yang berlaku ataupun keadaan yang berlaku. Atau kita kata tadi macam itulah. Boleh faham tak? Faham. Okey. Faham. Okey. Fahimna yafhamu. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Okey. Fahimna. Okey. Tapi dia masih terikat dengan 3 unsur Ustaz. Dia mesti. Mesti. Kalau fi'il dia mesti terikat. Macam mana pun mesti terikat unsur tu. Tapi memaknakan fi'il itu yang kita kena faham. Sama ada dia boleh merujuk kepada perbuatan, kejadian, keadaan. Okey. Okey, baik. So itu perkataan. Kita kata kharaja. Okey, kita belajar pada minggu lepas
perkataan, dua perkataannya itu perkataan muka surat 24 tu kharaja dengan zahaba. Okey, ini kita nak concentrate dulu. Sebaik. So, antum tengok dalam dua perkataan ini, ya, perkataan kharaja, zahaba, okey, dia mempunyai ciri yang sama. Apa ciri yang sama? Okey, tengok pada kedua-dua perkataan ini. Ciri dia yang sama adalah dia mempunyai 3 huruf. Ya, 3 huruf. Zahaba pun 3 huruf, kharaja pun 3 huruf. Ini antara perkara yang kita pernah bincangkan tentang fi'il madhi dululah. Sekadar nak ulang kaji sajalah. Okey. Ya. So kita tengok dekat sini perkataan kharaja, antum boleh tengok kharaja dengan zahaba tu unsur dia yang sama. Yang kedua, unsur pertama sama adalah 3 huruf, unsur yang sama. Unsur dia yang kedua adalah, ya, huruf baris dia juga sama. Okey, baik. Bila antum tengok perkataan ini, ya, baris dia tu huruf pertama dan huruf ketiga tu berbaris atas. Ini kewajipan dia. Wajib dia mesti baris atas. Dan huruf yang kedua dia, kalau perkataan kharaja, huruf kedua dia apa dia? Ra. Kalau perkataan zahaba, huruf kedua dia apa dia? Ha. Okey. So kalau antum tengok dekat situ, huruf kedua dia mesti berbaris. So ini menunjukkan kepada untuk kefahaman kita, huruf kedua tu boleh berubah kepada baris-baris yang berbeza. Tapi huruf pertama dan ketiga tu mesti baris atas. Ya. So perkataan yang lain akan membawa baris yang lain. Contoh, kita just nak bagi tahu tentang perkataan, kita kata dekat sini antara perkataan yang ada, kita boleh sebutkanlah karuma. Karuma arti dia adalah memuliakan. Ya, memuliakan. Contohlah, ni sekadar apa panggil, untuk kita nampaklah. So dia ada beberapa bentuk. Ana bagikan beberapa perkataan dululah, ya, supaya kita nampak tu. Kan? Contoh lagi, kita akan jumpa perkataan hamida. Hamida, huruf kedua dia mim. Hamida, huruf kedua dia mim. Mim tu baris bawah. Kan? Okey. Kita juga boleh kata macam contoh hasiba. Hasiba. Sin tu baris bawah, huruf kedua dia baris bawah. Tapi karuma, hamida, hasiba, kita sebut tadi zahaba, kharaja, huruf pertama dan huruf ketiga dia memang baris atas. Memang baris atas. Tapi yang membeza huruf dia, ya, baris pada huruf yang kedua tu berbeza-beza. Boleh tak faham ni? So, bila kita nampak konsep ini atau binaan perkataan tersebut begitu rupa, 3 huruf, huruf pertama baris atas, huruf ketiga baris atas, huruf kedua berbaris, ketahuilah itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya. So sekarang kita akan tanyalah apa itu fi'il madhi, kan? Ya. Dia adalah fi'il. Kita nak kata-kata perbuatan semata pun tak tepat untuk kita. Ana akan guna fi'il. Ana takkan kata guna sekarang ni, ana nak ubah dia punya perkataan sebut. Ana tak nak kata lagi dia kata perbuatan. Ana akan katakan dia sebagai fi'il. Boleh faham ni? Faham. Okey. So bila ana sebut pasal fi'il, antum dah ada dah. Okey. 3 takrifan tu. 3 benda takrifan tu. Iaitu mungkin kita cakap fi'il tu adalah kita nak kata dia sebagai kejadian. Kita nak mungkin dia adalah perbuatan. Mungkin dia adalah keadaan. Okey. So bila kita kata tu, okey, baik. Bila kita kata ada benda tersebut, bila kita tahu itu adalah fi'il, ya, maka kena dalam fi'il tersebut mesti ada 3 unsur utama. Mesti ada.
Okey, bila fi'il je, oh ini fi'il, dia mesti ada ni. Unsur dia apa dia? Ya, kita dah pelajari sebelum ni, iaitu pertama adalah ya, unsur pelaku. Kan? Dia mesti ada pelaku dia. Atau kita kata, kita nak cakap pelaku pun tak tepat. Kita panggil fa'il. Kan? Kita nak kata pelaku macam pokok itu telah rebah kan. Pokok bangunan itu telah runtuh. Siapa fa'il dia? So itu menunjukkan kepada kejadian. So fa'il dia secara tak langsung dia akan jadi kepada itu jugalah. Okey, boleh faham ni ya? Dan contoh kita Ahmad telah sakit. Ahmad sedang sakit. Okey. So itu adalah keadaan. Bila disebut pasal keadaan, so bila kita ia merujuk kepada keadaan. So kita takkan kata siapa. Bila kita faham fa'il itu adalah pelaku, ya. So kita akan tercari-cari siapa yang menyakitkan Ahmad. Betul atau tidak? Tak boleh translate direct Ustaz Fake-nya dengan kata perbuatan. Tak boleh. Memang cari baca-baca. Silap ni kan. Ya. Anak kena perbetulkan. Macam itulah kita belajar kan. Ya. So memang kita memang barulah. Tapi itulah dia. Nak dapat satu info tu, kadang-kadang satu info, dua info saja kadang-kadang. Terpaksa beli buku baru. Jadi kena cari. Tapi itulah kita pun tak tahu kan berapa banyak buku kita boleh baca pula. Macam itulah kita belajar. Okey. Okey, boleh faham ya? So dia mesti ada apa dia? Unsur apa dia? Bila sebut fi'il, dia mesti ada unsur. Kita kata Masa pelaku. makna. Makna, masa. Okey. So masa untuk perkataan yang kita kata tadi, 3 huruf tadi, iaitu fi'il yang dinamakan sebagai fi'il madhi. Ya. Bolehlah kita nak, saya nak fi'il madhi, sebab yang the best word kita boleh guna pun tetap perbuatan jugalah. Tapi mindset kita kena ada betul lah ya. Dia merujuk kepada kejadian, boleh merujuk kepada keadaan, dia boleh merujuk kepada perbuatan. So kita namakan dia untuk kata kita ialah kata perbuatan tersebut. Kata perbuatan tersebut dia mesti yang kita kata perbuatan telah berlaku. Sebab tak ada perkataan yang terbaik untuk kita guna. Kan? So perbuatan yang telah berlaku. Okey. So bila kita kata perbuatan telah berlaku, itu akan merujuk kepada kita kata okey, kita nak kena tahu siapa pelaku dia. Okey. Makna dia macam kharaja, makna dia keluar. So kalau kita buka kamus pun dia akan bagi kita makna saja. Keluar. Okey. So masa dia apa dia? Telah berlaku. So perkataan kita nak sebut sama ada kita nak kata ada perkataan telah atau tidak ada telah, tapi kita faham telah pun berlaku. Bermaksud telah berlaku dekat sini, ya. Untuk kita faham juga bahawa bila sebut pasal telah berlaku tu ialah fi'il madhi ni, ya. Perbuatan tersebut telah berlaku dan telah pun sempurna. Saya buat contoh. Kalau kita kata dia sedang makan, dia makan. Kan? Dia belum habis makan. Adakah kita kata dia telah makan? Kita tak boleh kata dia telah makan. Sebab apa? Perbuatan makan tu masih lagi berlangsung. Boleh faham ni? Masih lagi berlangsung. Ya? Ana masih buat lagi kertas kerja, update kertas kerja baru Ana. Kan? Kalau dah finalize nanti Ana boleh kongsilah dengan antum. InsyaAllah. Ya? Kalau Ana bagi antum sekarang pun, sebab setiap kelas antum akan tengok kertas kerja yang berbeza-beza. Sebab kita baca, ya, kita masukkan input. So Ana kena ada satu master lah. Satu master. So yang latest punya tak tahulah. Macam itulah mazhab kan. Mazhab kita pun macam tu. Itulah bezanya mazhab. Ya. Kenapa dia ni beza macam ni, beza. Kenapa dia ni macam Imam Syafi'i kan, ada qaul jadi, ada qaul qadim kan. Pendapat lama, pendapat baru. Kan? Macam Imam Ahmad,
ada berapa pendapat kadang-kadang dalam satu masalah? Antum agak-agak ada berapa pendapat? Ana pernah sebut 16. Antum bayangkan. Ya, dalam satu masalah kadang-kadang pada dia tu ada 16 masalah, ada 16 pendapat Imam Ahmad. Oh, so kalau ana beratus-ratus pendapat, antum jangan terkejut lah. Sebab kita orang belajar kan. Macam tu lah. Oh, sejak macam ni. Just nak kongsi jugalah. Macam dulu ana bacakan. Mula-mula sekali ana didedahkan dengan ilmu sunnah ni kan, kepada buku karangan Syekh Albani rahimahullah taala kan. Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi bila ana baca buku dia, ana tunjuk baca-baca buku dia, oh kita dapat tahu bahawa dia berpegang kepada nak turun kepada sujud tu tangan turun dulu. Kan? Tangan turun dulu. So ana pun sampaikan dekat pelajar-pelajar, kawan-kawan yang datang belajar, kita kongsi ilmu dengan kita bagi tahu lah, okey tangan turun dulu sebab hadis sahih dan sebagainya. Kemudian bila kita kaji-kaji balik, kita jumpa dalam Tarikh Al-Kabir Syekh karangan Imam Bukhari. Imam Bukhari dhaifkan hadis tangan turun dulu. So ana kata tak, ini macam ni pendapat Ibn Qayyim mengatakan lutut turun dahulu lebih kuat. Kan sebab hadis tangan turun dahulu dhaifkan oleh Bukhari. Bila sebut nama Bukhari dhaifkan, kita pun kan. Selutlah, tak boleh ni, kan, tak boleh jadi ni. Itu no. Kemudian lepas tu ana baca-baca balik, ana baca pula Fathul Bari balik kan, baca-baca untuk masalah tu, terjumpa baca dia kata dia kuatkan pendapat tangan turun dulu. So bila ada pelajar ni, dia jarang datang kuliah, sangat jarang. Bahkan anak boleh kata kalau jarang sangat lah, antum boleh faham lah tu jarang sangat, mungkin 2-3 tahun sekali kot kan baru datang kuliah kita kan. Kemudian bila dia datang yang pertama tu, dia tengok kita tangan turun dulu. Okey, dia pun ikut je lah kan. Lepas tu dia masuk pada lama tak datang, masa dia datang kita bagi tahu pendapat baru, kena tengok dia tak ikut kelas tu, dia tengok semua lutut dulu kan. Lepas tu lama tak datang, lepas tu datang tangan turun, kita tangan turun dulu pula. Dia pun tanya, apa pasal ni macam ni, kejap tangan, kejap lutut, kejap tangan. So sebab tu dia kata ni bezanya kalau orang belajar dengan orang yang tak tahu sebab apa dia buat kan. Ni sunnah, yang penting disandarkan itu kepada sunnah ya. Tapi yang sebenarnya kedua-duanya adalah di atas sunnah, cuma nak benda itu adalah para ulama mengatakan antara rajih atau pendapat yang dia kata ialah kedua-duanya adalah sunnah ya. Tapi dia kata ialah yang lebih aula. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, benda ni dibahaskan juga oleh Hamzah Al-Minbari dalam kitab dia ya. Nak bagi tahu tentang isu dia adalah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah yang manakah yang lebih utama. Kedua-duanya sunnah ya. Yang mana lebih utama? Wallahu ta'ala alam. Macam itulah dalam masalah ilmu ni just nak bagi tahu antum lah. So nanti jangan dia ni berbelit-belit lah ilmu dia ni. Sekejap zahabah, sekejap fi'il madhi ni macam ni, sekejap macam tu, sekejap macam ni. Ni nak bagi tahu dululah. Okey, boleh faham Baik, bila kita kata tadi perkataan yang fi'il madhi tadi ada 3 unsur kita kan ada. Pelaku, masa dan juga makna. So buka kamus kita akan jumpa perkataan kharaja arti dia keluar. So automatically kita kena tahu perkataan kharaja tu arti dia keluar dah dapat makna. Masa dia adalah sebab dia fi'il madhi, dia adalah telah. So telah keluar. So kharaja ni macam kita kata dekat sini, kita tengok dekat perkataan itu, mudaris tanya, aina Abbasun? Di mana Abbas? Muhammad pun jawab kharaja. So kita sebut tu ialah dia telah keluar. Dia tu merujuk kepada siapa? Abbas. Sebab yang ditanya tentang Abbas. So, dia tu adalah merujuk kepada orang ketiga kan? Abbas tu tadi.
So Abbas yang kita bercerita tentang Abbas. Orang mudaris ni bercerita tentang Abbas. Aina Abbas, ya, kharaja. Aina zahaba? Okey. Kemana dia pergi? No, aina zahaba? Dekat situ ada. So dekat situ 3 huruf yang antum jumpa tu, ya. Kalau misal kata tak disebut nama dia, okey. Nanti kita akan tengok dekat sini, kita akan jumpa pelaku dia tu berada, ya, selepas kata perbuatan tersebut. Contoh kita tengok kat sini. Dia kata aina Abbasun kharaja. Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun. Tengok kat situ. So zahaba, lepas zahaba tu barulah pelaku dia. Ya, kemanakah Ali telah pergi? Kemanakah Ali telah pergi? Dalam bahasa kita Ali dulu. Kan? Tapi dalam bahasa Arab kita tak boleh kata aina Aliyun zahaba. Kita akan kata apa dia? Aina zahaba Aliyun. Boleh faham ni? Boleh faham ya? So, pelaku dia, so kita tengok sini. So, bila bina menyusun ayat dengan fi'il dahulu, ya. So, selepas fi'il baru fa'il. So, antum akan jumpalah dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim, begitulah cara pembinaan, ya, susun kata untuk kata perbuatan. Boleh faham? Baik. Antum faham. Fahimna. Fahima yafhamu. Fahimna. Okey. Baik. Alhamdulillah. So, cuma tinggal lagi, bila kita dah faham itu, kita nanti kalau antum buka kamus, kan? Kita akan jumpa banyaklah perkataan-perkataan sebegitu rupalah yang kita tahu. Contoh kita kata, apa perkataan yang kita nak tahu lagi? Contoh kita kata, okey, kita bawa perkataan zahaba dengan kharaja. Okey, ini contoh, sebagai contoh. So, bila kita kata, macam kita kata menulis. Bahasa Arab kata apa dia? Kutub. Kutub. Menulis. Kataba. Kataba yaktubu. Naam, sahih. Okey. Baik, kita kata mandi. Ni kita buat selalu ni. So perkataan yang kita buat kalau boleh, yang selalu kita buat tu, kita kuasailah. Ya? Cubalah kuasai perkataan yang kita buat tu. Oh, sedar 10.31 je. Okey, sama macam nak kata anda request awal-awal kita tambah 15 minit semua dah setuju. Okey. Jangan ada yang kata tak, saya nak excuse awal. Okey. Kita memang 7 orang Macam kurang. Bukan kita ada 8 ke? 8. Siapa tak datang? Abu Aisyah. Alif. Alif. Ya betul, Alif. Alif. Betul. Alif tak datang. Okey, baik. Okey, boleh faham ya? Kalau antum tak faham tolong tanya Jangan antum biarkan diri cakap terkedu-kedu kan. Okey, apa lagi perkataan yang antum ada? Mandi apa dia? Membasuh. Mandi, membasuh. Mandi yang sebenarnya dia istihmam. Kan? Membasuhlah. Membasuh. Apa dia? Membaca. Ghasala yaghsilu. Okey, baik. Ghasala yaghsilu ghuslun. Baik. Kemudian membaca. Qara'a yaqra'u qira'ah. Kan? Qira'atun.
Qara'a yaqra'u qira'atun. Lagi perkataan apa lagi? Apa lagi? Minum. Ni benda yang selalu kita buat, minum. Bismillah. Syaraba. Syariba, mana dia syaroba? Syariba. Sila. Syariba, okey. Syariba yashrobu. Syariba yashrobu. Kalau syariba yashrobu dia punya tu syurbun. Syariba yashrobu syurbun. So biasa-biasakanlah. Nanti insya-Allah kita akan belajarlah tu. Nanti anak akan bawa kepada pelajaran tu. Okey. So begitu je lah. Apa kalau makan apa dia? Makan. Selalu makan. Ala yakulu. Akala yakulu. Aklun. Akala yakulu aklun. Baik. Kemudian kita kata lagi perkataan apa lagi? Tulis sudah. Perkataan biasa lah. Okey, pakai. Memakai pakaian. So cubalah benda-benda yang kita selalu buat kan. Antum cuba dapatkan perkataan-perkataan tu. Okey? Carilah dalam kamus ataupun boleh je buat pergi dekat tu dulu. Secara mudah dulu pergi dekat Google Translate tu dululah. Kan? Antum type je kat situ. Kan? Kemudian nanti dapat cari dalam kamus. Dan perbetulkan. Itulah step. Okey, baik. Itu perkataan perkataan zahaba yazhabu, perkataan fi'il madhi. Okey. Baik. Kita masuk muka surat 25, tamarin. Okey. Apa makna tamarin? Latihan. Okey, baik. So dia kata ni ajib anil as'ilati al-atiyati. Kan ajib anil as'ilati al-atiyati. Jawab. Okey. Dari al-is'alati al-as'ilati soalan-soalan. Okey. Al-atiyati yang berikut. Kenapa ada yang? Anda dah beritahu? Dua alif lam. Okey. Alif lam kedua tu kalau ada isim ma'rifah selepas tu ada alif lam kedua tu adalah ada al. Contoh Allahur Rahmanur Rahim. Allah ma'rifah. Kita dah tahu dah siapa Allah. Kan? Dia Tuhan semesta alam. Dia Tuhan yang berhak disembah. Ya? Dia Tuhan mempunyai sifat-sifat yang terkhusus untuk dia. Kan? Perbuatan-perbuatan yang terkhusus untuk dia. Yang tak sama dengan segala sesuatu pun. Kan? So, Allahu Ar-Rahmanu. Ar-Rahman tu kita tahu pemurah. So, kita kata yang sebab ada alif lam tu. Yang maha pemurah. Ar-Rahimu. Kan? Yang maha penyayang. Baik. Okay. So, okay. Kita bagi ni. Ana tak biasa sebutlah ni. Kita bagi kat kawan-kawan kita baca. Ada 6. Seorang tertinggalan ni nanti ni. Okey. Jangan kecewa lah. Nanti Ana bagi yang tu baca yang nombor 2 tu. Okey. Mula dengan syukur. Dan berikan jawapan. Disuruh jawab. Bagikan soalan, terjemahkan, kemudian berikan jawapan. Okey. Baca. Min aina anta? Apa dia? Min aina anta? Okey. Baik. Terjemah tu. Tiba beli Mana? Tiba. Dari mana awak? Dari mana? Awak dari mana? Dari mana awak? Awak dari mana lah terjemah dia kan. Antum ambil betul harfiah susun macam tu. Min dari, aina mana, anta awak, dari mana awak. Kan? Awak dari mana lah. Awak dari mana? Ke entah biasa cakap Melayu macam tu. Dari mana awak? Campur-campur saya. Wah, boy. Okey. Okey, silakan.
Mana Ustaz? Dah terjemahkan belum? Ya. Dah jawab belum? Anta min al-Filibiyin. Ulang balik. Anta minal Filibiyin. Filipin. Apa tu anta pula? Anta. Bukan anta. Anta. Anta minal Filibiyin. Filipin. Filibiyin. Filipin. Ada dua hamzah tu kan? Adakah Hamzah? Adakah Ha. dari Adakah awak Adakah? dari Filipina? Ha. So kalau kita nak tanya orang lain, contoh kita tanya, adakah awak apa ni manager kat sini kan? Anta mudir? Yang kan Anta typo mudir? ni Ustaz. Oh. Wah. Okey. Anta mudir kan? Contoh, anta talibun fi hadhihi madrasah. Engkau pelajar kat sekolah ni ke? Kan? Anta talibun fi hadhihi madrasah. Anta mudarris fi hadhihi madrasah. Ada engkau guru di sekolah ini? Kan? Anta imam fi hadzal masjid? Kan? Adakah engkau imam di masjid ni? Okey. Anta muadzin fi hadzal masjid? Adakah engkau Bilal? Tukang bang dekat masjid ni? Anta. Kan? Anta Ibnu Hamidin? Anta Ibnu Hamidin? Adakah engkau anak Hamid? So anta. Guna tu anta. Okey, anta. Kan? Okey. So nanti kita akan belajar ni. Ni pun ada perbincangan yang panjang. Kalau kita tengok ada buku rujuk juga dalam buku antaranya dalam mulakhas ni, ya. Dia ada banyak kita boleh belajar tentang perkataan tu lah. Ya, tu saja. Dahsyat dahsyat. Okey. Teruskan. Siapa? Man? Jawapan dia apa? Antum baca jawapan dia apa? Antum baca je ke? Tak jawab? Oh, jawapan dia la. La. Dia dia tanya tu. Tengok Ha? Muhammad tu. Muhammad jawab tu. Oh, Muhammad mana lah? Mana Filipin ada tak? Tak Kalau ada. tak ada kat sini, tak ada soalan. Jawab sendirilah ni. Anta minal Filipin? La. Ana min Miliziyin. Milizia. Milizia. Okay. Ustaz tak bagi tahu susunan siapa Ustaz sekarang ni? Siapa lepas ni tak ada lagi ni. Oh ya ke? Ha. No wonder lah. Okey. Tadi Syukur tadi dah habis ke jawapan? Min aina anta? Syukur. ana minal al-Yaban. Wah, anta min Yaban. Masya-Allah. Anta Yabani. Kata berdasarkan tu Soalan. Okey, tak apa. Yang sebenarnya daripada soalan tu yang sebenarnya. Kan, tapi bila sebut Filipin ni bukan lah. bukan So, di antara mudaris, dia sebenarnya antum jawab sebagai Muhammad. Antum kena jawab antum sebagai Muhammad. Okey? Sebab persoalan tu adalah antara mudaris dengan Muhammad. So antum kena jawab sebagai Muhammad. So okey baik. ana minal matbakh. Minal matbakhin. Apa pula? Min aina. Okey. Anta kena faham. Dia kata min aina anta. Dia bukan kata min aina jita. Kita belum belajar lagi tu. So, min aina anta, engkau asal dari mana? Asal. Okey. Kalau min aina jita, engkau datang dari mana? Okey, faham. Okey. So, dia kena ada perkataan yang berbeza. So, min aina anta, min aina jita, engkau datang daripada mana? Kan? Engkau datang daripada mana? Oh, jitu minal masjid. Kan? Aku datang daripada masjid. Okey, beza jim dengan alif je saya. Bukan, itu ja'a, perkataan ja'a. Oh, okey. Ja'a. Datang.
Kan macam kita baca idza jaa nasrullah wal fath. Idza jaa, apabila telah datang nasru, pertolongan Allah, wal fath, dan juga pembukaan, kemenangan. Okey, baik. Baik. Soalan nombor 3, okey. Soalan seterusnya lah Farhan, lepas tu Syahir. Okey. Lepas tu Umar dah jawab tadi, lepas tu Suhaimi, lepas tu Raqib. Atam bawah sekali lah, nanti kejap lagi Atam. Okey. Dah bagi soalan. Siapa tadi? Farhan, lepas tu Syahir, lepas tu Suhaimi, lepas tu Raqib. Soalan seterusnya. Farhan. Nombor 3. Man minas sini. Nah. Siapa dari sini? Umar minas Mana sini. Umar? Mana kenapa Umar jadi dia? Umar ada kat sini. Umarun minas sini. Mana Umar? Ammarun. Ammarun minas sini. Tak, Umar nanti Umar yang datang. Ana Malaysia Ustaz. Nah, anta Malaysia. Okay. Masya-Allah. Umar minal Malaysia. Laisa minal Sin. Oh, iya. طيب. Okey. Man akhar? Suma man? Man ain Mana man? min aina Hamidun. Hamidun. Min aina Hamidun. Ma makna? Terjemah dulu. Dari min aina. Tadi semua ada perkataan min ain. Di mana Hamid? Dari mana? Dari mana Hamid? So perkataan ni menunjukkan apa? Dari mana ni? Menunjukkan asal. Asal Okey, asal. Okey, tempat asal dia. Okey, teruskan cari mana perkataan dia? Min Hindi. Minal Hindi. Huwa minal Hindi. Mana? Dia dari India. India, dia dari India. Okey, taib. Okey. Kenapa entah kata minal Hindi? Kenapa Hindi tu baris bawah? Nampak? Haraf jar. Sebab sebelum dia ada haraf jar min. Min. Perkataan min kan? Okey. Okey, taib. So haraf jar tu ada berapa kita dah belajar dah? 4 sekarang ni kan? Okey. Ingat, selepas dia mesti isim tu mesti berbaris bawah. Okey, taib. Sumaman. Seterusnya. Naam. Aina dhahaba Abbasun? Naam. Abbas pergi ke mana? Dhahaba ilal mudiri. Dia pergi berjumpa pengurus. Taib, jaib. Okey, dia pergi berjumpa pengurus. So ila, perkataan ila adalah haraf jar. Kan? Lepas tu, lepas haraf jar, syarat dia macam apa dia? Suhaimi? Haraf jar mesti ada isim. Isim tu perlu jadi apa? Perlu bermula dengan alif lam dan huruf terakhir dia di balik kasrah. Okey, tak semestinya lah. Tapi sekarang ni buat sementara ni kita kena letak alif lam dululah. Kan? Nanti kita akan jumpa macam ada perkataan yang tak ada alif lam. Kan? Okey. Kalau kita kata ilal mudiri, kalau kita kata ilal hamidin. Kan? Zahaba ila hamidin. Contohnya. Dia pergi berjumpa Hamid. So, nak letak alif lam tak? Tak boleh sebab nama orang. Nama orang. So, nanti kita akan belajar macam itulah. Tapi untuk sementara ni, kita letaklah semua ada alif lam tu. Okey. Naam. Sumaman? Ya, Ustaz. Okey, naam. Iqra. Zahaba Aliyun ilal mudiri. Adakah Ali telah pergi berjumpa pengetua? La. Zahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke tandas. Okey, jaid. Okey. So, bila ada A, kena ada apa? Ada jawapan. Jawapan dia. Apa jawapan dia? La. Naam atau Naam la. atau la. Ingat balik, itu pelajaran pertama tu.
Kan? Ingat, dia kan ada jawapan na'am atau la. Kalau tidak, kita kata la. Kalau ya, kita kata na'am. Kan? Contoh dia kata, azhaba Ali ilal mudir. Bila kita kata dapat pastikan dia memang pergi. Na'am, zahaba Ali ilal mudir. Kalau kita kata la. Zahaba Ali ilal mirhadi. Jahid. Okey, nombor 2. Okey. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya. Iqra iaitu bacalah, waktub dan tulislah, ma'a dhabti bersama ketentuan baris ya, ketentuan baris awakhiril kalimat di akhir kalimat. Okey, ini kita serahkan kepada Syekhul Kabir, Syekhuna Muhammad Atam. Okey, entah baca, sebut je, tak payahlah nak tulis kan. Entah sebut, nak dengar huruf baris terakhir tu. Ya Ustaz. Betul nak tak clear tadi Ustaz. Tak clear, okey. Nombor 2 ni kita bincang. Okey. Okey. Umar ada tak muka surat nombor 2 tu? Boleh soal latihan nombor 2. Okey. Naam. Okey. Yes. Okey. Terus colorkan terus je Umar. Okey. So iqra waktub. Iqra bacalah. Waktub dan tulislah ma'a dhabti bersama baris bersama ketentuan lah, bersama dhabti ni ketentuan lah. Awakhir kalimat, iaitu ketentuan dia apa? Ketentuan baris lah di akhir kalimat. So kita nak pastikan baris belakang tu. So sebut satu-satu. Okey. Boleh. Al-ghurfatu. Kenapa ghor jadi dia? Minal ghurfati. Ghor, kenapa jadi ghor? Ghain tu Ghur. Al-ghurfati. Kan kita tengok perkataan tu balik. Kita dah belajar dah ghurfah. Al-ghurfah. Al-ghurfati. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Minal ghurfati. Minal hammami. Hammami. Ada tasdid kan? Kali ni Ya, ada tasdid. Okey. Kena faham, kena lekatkan kat kepala. Okey, terus. Al-mirhasu. Al-mirhadu. Ilal mirhadi. Naam. Al-yabanu. Al-filiyu. Afiliyu. Minal hindi. Kenapa pula fili? Atas tu ada tengok soalan nombor 2 tu. Macam mana dia je? Filiyinu. Philip. Philip, nama orang Philip. Bin. Al-Filipin. Bin. Bukan di depan Ustaz. Tak ada, mati tu. Tengok dia tunjuk mati. Okey. Al-Filipin. Naam. Minal al-Hindu. Mana minal al-Hindu lagi? Ada minal, ada al lagi. Minal ya. Minal al-Hindi. Minal, lepas minal, entah ada sebut minal, lepas tu entah sebut al lagi. Minal Hindi. Alif Okay. lam Ustaz Alif lam Qamariyah Ilal sin. Ilal. Tengok perkataan soalan nombor 3. Samsyah. Ala ila. Samsyah. Ila sin. Ila sini. Okey. So nanti kena rajin-rajin ulang-ulang baca ni. Kan?
Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami, al-mirhadu ilal mirhadi, al-yabanu, al-yabanu, al-Filippini, al-Filippinu, al-Filippin. Matikanlah al-Filippin minal Hindi ila Sini. Ila Sini. Baik. Okey. Okeylah, mungkin cukup sekadar itu dulu insya-Allah. Okey. Nanti kita akan bincangkan lagi, sambung lagi pada minggu hadapan. Ya. Harap antum kuasai lah perkara ini sikit-sikit pelan-pelan kita belajar insya-Allah. Ada apa soalan? Kau sebelah aja. Ada apa soalan? Tak ada ya? Tak ada, Ustaz. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa-apa soalan insya-Allah. Nah, mungkin cukup sekali dulu insya-Allah, semoga bermanfaat. Dan insya-Allah buat ulang-ulanglah baca ya, supaya satu dia kita dapat kuasai perkataan tu lah. Yang penting dia kuasai perkataan dia buat masa ni. Ya, kuasaikan banyak perkataan, kuasaikan biasakan sebutan. Okey, insya-Allah tu majlis tasbih kifayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Selamat. Terima kasih, Ustaz. Selamat.